Okey? Jadi macam mana kita nak melindungi keluarga kita? Orang tanya saya, kenapa Dr. Zakhrul tak kelang kabut nak pakai mask? Kenapa Dr. Zakhrul tak kelang kabut nak check COVID dekat hospital? Saya di Mawar, saya tak check pun COVID pada pesakit-pesakit saya. Pasal kebanyakannya saya kenal pesakit-pesakit saya. Selagi pesakit-pesakit saya jujur. So tindakan pertama untuk tuan-tuan adalah melindungi keluarga tuan-tuan. Melindungi dengan apa? Actually tuan-tuan kena jujur je dengan diri sendiri. Tak perlu orang lain. Tak perlu tanya orang. Tak perlu tanya expose dengan orang. Kalau pergi nak beli beras dan balik sebagai contoh. Tak payah nak menyinggah-menyinggah. Kalau pernah berjalan ke tempat-tempat yang dirasakan berisiko tinggi, kita cek. Kalau kita rasa kita tak pergi, tak ada. Kalau tuan-tuan rasa demam, sakit urat, ada nyamuk, fikir denggi, jangan fikir COVID. Ini nak fikir COVID, kita jadi stres. Kan? Kita pergi jalan, makan kecap kuih tiaw, sakit perut, fikirlah makan food poisoning. Janganlah pergi salahkan COVID juga. Sebagai contoh, pasal COVID dengan cara dia. Bila you all buat macam tu, jadi panik. Bila panik, sakit kepala, stres satu badan. Darah tinggi pun datang sebagai contoh. Jadi bila you all amanah pada diri, automatically keluarga you all terjaga. Itu lahirlah you all stay at home. Barulah you boleh stay at home. Barulah you all boleh sentiasa didik anak basuh tangan. Macam saya pediatrik, anak-anak semua sihat. Kalau tuan-tuan perasan, anak-anak dan cucu semua sihat. Pasal diorang sentiasa ikut cakap. Pakai mask. Duduk. Walaupun tuan-tuan kata anak-anak, kalau cikgu-cikgu cakap anak murid kat sekolah degil, tak ada penjarakan sosial, tak peduli. Yang penting diorang pakai mask. Pakai mask tu, pakai topeng tu. Pasal diorang tak boleh nak disiplin. Kalau tuan-tuan boleh disiplin, tak perlulah. Sebenarnya, tapi hakikatnya kita tak berdisiplin. Itu hakikat dia. Untuk lindungi komuniti, sama. Kalau umat Islam itu amanah pada komuniti, maksudnya apa? Sentiasa jaga diri. Kalau batuk sesama tak keluar. Pergi tempat berisiko tak keluar. Terus self quarantine 14 hari. Masalahnya pengkhianat ada di kalangan kita. Pergi berjalan, pergi sana, pergi sini, lepas tu kita suruh duduk diam, dia berjalan. Inilah sikap-sikap yang mencemarkan terus. So bila kita pula bersangka baik dengan dia, oh dia mesti orang masjid pula tu. Dahlah dia berjalan, dia pergi pula tempat berisiko, lepas tu kita bersangka baik, dia memang ahli masjid. Masjid lah kena tutup. Kan? Itu yang berlaku. Jadi kalau tuan-tuan amanah, geng-geng semua sahabat jadi amanah, umat Islam tu amanah pada diri. Tak payah cerita pasal komuniti. Komuniti kita pasti sihat. Para sahabat senang je. Para sahabat semasa Abu Ubaidah bin Jarrah decide untuk masuk Damsyik. Masa Saidina Umar berpindah. Ada dua pendapat. Satu pergi masuk dalam Damsyik tak kala ada ta'un. Umar bergalih. Tak kala tak mengelakkan daripada ta'un. Jadi siapa yang betul? Dua-dua para sahabat mempunyai ijtihad yang betul. Tapi kita ada dua sampel dekat situ untuk kita contohkan. Kalau kita dalam kawasan kita, contoh zon merah, Abu Ubaidah menunjukkan dia tak keluar daripada Damsyik. Dan orang luar, Saidina Umar, tak masuk dalam Damsyik. Simple punya analogi. Nak belilah. Pergilah Speedmart. Pergilah. Tapi kalau kita rasa kita berisiko, tak perlulah bersolat. Sebagai contoh. Kita ada patut sesama, tak perlu bersolat. Itu yang paling penting. Baru kita amanah kepada masyarakat kita. Pasal kita 70% umat Islam. Bila busuk je satu, umat Islam yang kena dulu. Islam yang kena. Jemaah tabligh, orang tak salahkan jemaah tabligh. Nampak jemaah tabligh macam benda beria je. Sahabat saya ramai jemaah tabligh. Tapi dia difitnah jadi besar. Pasal apa? Pasal ada Islam, image belakang tu. Cuma dia bukan tabligh. Tak ada pun. Tak besar pun. Kan? Itu sebagai contoh di sini.